Nampak. Kan nampak. Okay. Ini yang kuis hari tu. So saya tak adalah sempat nak marking semua lagi, tapi saya dah marking lah sikit-sikit. So kejap, soalan nombor 1 hari tu dia minta saya suruh nyatakan domain forces. Domain forces untuk truss, untuk kabel, untuk arch kan. So untuk truss dia punya domain forces dia tension and compression. And untuk kabel usually tension, kita dah belajar. And also untuk arch dia punya domain forces dia adalah compression kan. So usually itu tak ada apa-apa masalah sangat lah. Mungkin ada seorang dua je yang mungkin ada silap sikit. Tapi saya rasa you guys okay yang tu. And lepas tu untuk yang idealization tu simple sangat sebenarnya, tapi mostly okay. Mostly semuanya boleh boleh jawab. Cuma adalah saya tak pastilah section mana kan. Tapi saya bagi tahu je lah. Kejap, kita bagi tebas sikit tulisan dia. Okay. Yang untuk idealization hari tu, jawapan dia should be macam ni je. Kenapa tak pekat? Tak kuat mana dia. Macam tu je. Dia fit support. Ada yang tersilap lah. Ada yang nampak saya tengok tulis pin support kan. But it's okay lah. And then kita tengok untuk soalan calculation ni. Okay, calculation ni dia cakap state the determinacy and stability of the truss and determine the force in each member of the truss. The loading dimensions are shown in the figure. State whether the member are in tension or compression. Redraw the truss with forces acting upon it. Okay. Macam ni, bila soalan tu cakap determinacy, so mesti kena tulis dia punya ni hal lah. Bagi tahulah mesti You guys step yang pertama terus buat determine dia punya determinacy. Ikut formula hari itulah yang kita dah belajar untuk truss. M plus R tolak 2J equal to 0 ataupun M plus R equals to 2J. And then kena nyatakan kita punya type of the structure. Sama ada statically determinate ataupun statically indeterminate. Kan? Kalau indeterminate pula yang kita dah belajar dia ada dua kan. Ada external ataupun internal. Kalau external R dia yang greater lebih besar daripada 3 lah. Kalau internal tu member dia yang terlebih kan. M lebih besar daripada 2J minus R. So make sure ini ada markah tau. Calculation untuk tentukan determinacy ni. Lepas tu namakan dia apa. Sebab ada yang just tulis stable je. So stable tu tak tepat sebab stable can be determinate, can be stable. Indeterminate pun can be stable structure. So ini penting ni. And then saya nasihatkan kalau dapat soalan yang macam ni, kan soalan yang dia punya load macam ni kan, dia bukannya 90 degrees. So dia ada angle yang ni kan. So terus resolve. Dapat je soalan macam ni, pertama sekali resolve terus. Resolve terus dalam x axis and y axis. So macam ni kan, ada 20. Kita tengoklah make sure angle dia berapa lah. Kan kalau tahu angle kat sini, kalau dia tak bagi angle, you guys boleh dapat angle daripada length of the truss. So dekat sini kita tahu angle dia 45 sebab length dia sama panjang kan. So sini 90, 45, 45. So you guys boleh tahu angle kat sini pun 45. So apa saja yang bersebelahan dengan angle, dia akan jadi cos. So buatlah cos 20 cos 45, 14.142. Okey, sebab macam ni sebab dia punya force dia ke bawah, so mestilah dia punya arah ni pun ke bawah dan ke kanan.
Okay. So resolvekan siap-siap. So sekarang you guys punya force dah berada di dalam y-axis and x-axis. Okay. Buat slow-slow je. Kalau dapat soalan nanti jangan kelang kabut. Okay, bila dah resolve, baru kita start cari. The first yang paling important adalah calculate the support reaction. Okay. Macam biasalah kalau kita punya soalan tu macam ni kan, dia adalah determinate. Bila determinate, kita boleh solve using equilibrium equation. Summation of fx sama dengan kosong, fy sama dengan kosong, moment sama juga dengan kosong. So, kita boleh calculate the support reaction. So, kita tengok dekat fx kita. Apa nilai fx dekat arah fx Kita ada ni 10.607 plus sebab dia ke kanan And make sure kena maintain dia punya sign sebab kadang-kadang saya tengok calculation dah betul dah. Sign tu je yang salah. Sayang sangat. Bila satu sign tu salah, habis jawapan yang lain jadi salah. So, arrow ni tulis jelas-jelas supaya tak confuse. Okay. Ke kanan, fixkan ke kanan adalah positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. So dekat sini kita dah resolve tadi, kita akan dapat 10.607 ke kanan, positif. And then kita ada nilai HA sebab kita dah assume ke kanan, so positif. So kita ada nilai kat sini 14.142 ke kanan, positif. So total up mesti sama juga dengan kosong. Okay. So kita dapat nilai HA kita. HA negatif 24.749. So bila dia kata negatif bermaksudnya arrow kita ke kanan kalau kita nak tulis nilai tu positif. Dia akan jadi ke kanan. Kalau kita nak tulis dalam kita punya tu kan, dia akan jadi ke kanan 24.749. Kenapa dia tak clear warna dia? Okay, dah. Then, kalau you guys nak confuse, maintain je arrow tu ke kanan, but tulis negatif 24.749. Kalau tak nak tulis negatif, arrow tu akan bertukar ke kiri. Okay. So, kita tengok summation of FY kita. Apa ada dekat FY? So, FY kita ada 10.607 ke bawah. So, tulis negatif lah. And then kita ada negatif 14.142. And then kita ada positif RA, kita ada positif RC. Okay. Okay, dan kita dapat first equation kita RC tambah RA 34.749. Okay, now go to moment pula. Okay, kita pilih dekat A lah sebab dekat sini kita boleh cancel off HA dan RA so that kita boleh cari RC. So dekat A sama juga, make sure kita assume clockwise adalah positif. Okay, so jom kita tengok apa yang kita ada. So dekat sini, force kat sini kita boleh abaikan lah sebab dia punya level arm dia kosong. So kita tengok dekat sini, kita ada 14.14. Okay, dia adalah clockwise, kan? Arah jam. So kita tengok dia punya level arm. Force darab dengan level arm dia. Level arm dia berapa? 2. Okay. So 14, positif 14.142 darab dengan 2. Dapat moment lagi satu. Then kita ada macam ni pula. So ini pun adalah clockwise. 14.142 darab dengan level arm dia 2. Dan ini 10 pun clockwise. 10 darab dengan 4. Then RC kita je anti-clockwise. So negatif RC darab dengan 4. Kan? So kita masuk semua dalam ni dan kita akan dapat RC kita. So daripada RC kita boleh cari RA kita. So dah settle dah bahagian calculate the support reaction. So dekat situ ada 3 markah lah. And then untuk soalan ni kita buat guna method of join hari tu kan. So daripada method of join, macam biasa kita akan start pada, ingat tak?
untuk method of join, dekat mana kita nak start calculation. Make sure dekat situ sekurang-kurangnya maksudnya kalau lebih pun tak apa. Ada yang bagi sunyi ke? Ada yang nak masuk? Siapa nak masuk? Tak ada pun? Saya tak apalah. Saya tak record, nanti saya bagi skema jawapan. Tak ada pun siapa-siapa nak masuk. Okay, dekat bila kita guna method of join, kita kena make sure dekat mana kita nak start calculate. Okay, make sure join tu mesti ada sekurang-kurangnya satu non-force. Ada satu nilai force yang ada dekat situ. Kalau ada lebih nilai force tu tak apalah. Dia sekurang-kurangnya kena ada satu non-force and dua unknown force. Maximum. Kalau unknown, maksimum dia 2 je. Kalau kita ada satu known force, kita ada maksimum 3 unknown force tak boleh. So kita akan start dekat join A lah. So dekat join A ni, okay, banyak known force yang kita ada and kita cuma tak ada FAE and FAB. Okay. Dua-dua dah masuk. Okay. Kita akan teruskan. Ingat And then, okay. Then macam ni, kalau dapat macam ni pun ingat apa-apa saja yang force macam ni kita terus resolve. Okay, kita terus resolve. Kalau berdekatan dengan theta, kita akan FAE cos 45 berjauhan FAE sin 45. And then again lah, ni semua dah pandai buat dah kan? Buatlah summation of Fy sama dengan kosong and summation of Fx sama dengan kosong. Okay. Apa-apa pun kan, jangan kelang kabut, tulis balik. Apa saja force yang kita dah dapat tadi. Tulis balik. Okay. Tulis balik dan arrow dia, kalau boleh senang lah. Kalau tak nak keliru, maintain je. Arrow dia macam ni kan, ke kanan. Tapi nilainya negatif. Macam tu. And then, kita continue kepada join E. Okay, join E pun sama. Tak ada apa sebab FEA kita dah dapat tadi. FAE sama dengan kosong. FAB kita dapat 14.142 disebabkan positif dia adalah tension. Okay, so kita dah dapat FEE sama dengan kosong. So sekarang ni untuk join E, kita punya unknown adalah FED dan FEB. So simple je saya rasa untuk quiz ni. Dan kita dapat kita punya, kita tulis balik summation Fy sama dengan kosong, Fx sama dengan kosong, kita dapat nilai FEB negatif 14.142. So terus tulis ujung ni sebabnya nanti takut you guys confuse ke lupa ke. Kalau positif terus tulis tension. Kalau negatif terus tulis compression. Okay, join E, join D. Join D pun sama lah. Kita just dapatkan apa-apa saja nilai. Kalau macam ni dapat je bila tulis macam ni, kita terus resolve. Okay, resolvekan dia. Kita dapatlah. Kita ikut summation. Dekat sini ada 10. FDE tadi, FED sama dengan FDE kan, negatif 14.142. Okay, kita dapat macam ni lah. So FDE kita tahu nilainya adalah negatif 14.142. Lepas tu kan, jangan confuse Okay, yang you guys tahu ini negatif adalah tension. Tapi setiap kali kita nak buat, kita nak start daripada join, kita memang kena assume dia outward je. Terus buat arrow dia outward. Sebab ini apa yang kita assume. Kan keluar. Dan nilai dia negatif, kekalkan negatif. Kalau FED negatif 14.142. So kekalkan nilai magnitude dia adalah negatif 14.142. So arrow ni yang kita buat ni daripada join keluar je. So jangan confuse. So kita buatlah summation Fy sama dengan kosong. And then sebab kita ada dekat Fy kita ada 2
FDB dengan FDC. Dan kita dapatkan summation of Fx sama dengan kosong. So kita dapat nilai FDB kita. Okay. Then finally dekat join C. And then macam ni lah lukis balik lah. Tapi disebabkan ni saya guna software. So software tu dia punya arrow tu terbalik dengan apa yang kita assume. Dia jawapan dia sama tau. Jawapan dia memang macam ni kan. Okay. Compression. Memang jawapan dia compression. Tapi nampak tak arrow dia macam kita belajar ini adalah tension. Sebab saya refer buku Hibbeler. So Hibbeler cakap kalau compression dia adalah tertekan kepada join. Kalau tension, dia akan tertarik dari join. So ini software, saya pakai software apa So dia keluarkan result macam ni, tak apalah. Tapi the same thing, arrow dia je yang berbeza sikit. Tapi saya bagi you guys marking tu based on apa yang saya dah ajar lah. Tapi tetap sama. So ini compression, so lukis balik macam ni lah. Okay. So siapa yang lukis betul dapat 2 markah. So untuk calculation ni total marks adalah 18. Okay, ada tak yang rasa nak tanya? Yang tak clear macam mana nak buat calculation ni? Ke memang dah clear dah, terror gila dah? Doktor nak tengok calculation FBC. FBC, sekejap Calculation. Untuk trust BC. Trust BC, kejap. Kejap ada tak? Sudah mana FBC? FAB, FEB, FCD, FCB. Yang ni je. Ini je. Sebab ini dekat join C. Okey doktor. So FCB dia, memang FCB dia kosong. Tak apa, nanti yang ni, saya akan bagilah skema jawapan ni, saya forward dekat group nanti, kat WhatsApp group. Okay. Lepas tu kan, saya just nak cakap dalam, ini simple. Usually you guys kena set mind, dalam test dia tak akan simple macam mana yang dalam kelas. Tapi sebenarnya, kalau faham konsep, kalau kita faham the fundamental dia, the basic konsep, kita tak ada apa-apa masalah pun nak jawab soalan yang macam mana. Cumanya, apa yang saya nak cakap, okay, kita ada 3 method yang kita dah belajar. Method of join, kita ada method of section, and kita ada alternative method. So method of join ni, dia agak tedious, dia macam panjang sikit lah method dia kan, kita nak buat join by join. Kalau method of section, kita boleh dapatkan contohnya 3. Kita boleh dapatkan 3 member serentak. So let's say kalau you guys ada 3 unknown, nak dapatkan 3 member, boleh guna terus method of join. And lepas tu kalau alternative method ni dia limited sikit. Dia kalau you guys just nak cari satu unknown, satu member je, you guys boleh guna alternative method. So kadang-kadang dalam soalan, dia bukannya semestinya the whole structure tu you guys nak guna satu method je. Kadang-kadang dia tricky sikit. Contohlah saya pernah jumpa, you boleh guna method of alternative method. Boleh juga calculate tiba-tiba nak kena guna method of join ataupun kena guna method of section. Okay. Lepas tu, itu je lah kot. Okay, ni clear method of join, saya rasa semua pandai-pandai dah ni. Okay. No dulu. Okay. Then, saya nak kita buat revision. Betul tak ada apa-apa soalan Doktor nak tanya, kenapa dia asingkan method of join dengan method alternatif tu? Sebab nampak macam lebih kurang. Dia lebih kurang kan, tapi alternatif tu
dia sebenarnya dia itu yang saya cakap tu, alternative method tu dia limited sikit. Dia nak cepat, dia lebih simple. Mana eh? Mana kalau review eh? Okay, kalau alternative method tu dia macam contoh macam ni kan. Alternative method tu kalau kita ada nilai kat sini, so kita ada satu unknown je kan. Contohnya kita ada A, B, C. So kita nak ni je. Kita nak member untuk AC. So ketikkan kat sini 10, kita hanya ada, okay, ingat saya cakap bila kita ada 10 ke atas, so in order untuk balance, kita kena force tu kena ke bawah lah. So ini member kan, kita akan resolve dia ke bawah dan kita akan resolve dia ke kanan. So member kita akan ke bawah macam ni lah. So kalau perasan kat sini, kita hanya ada untuk AC dalam Y axis dan ini adalah AC dalam X axis. So kita punya unknown kita adalah AC je. Kita tak ada dua member yang kita nak cari. So kita ada Y, kita ada X. So kita ada FAC kat sini kan. So dekat sini kita boleh cakap kita punya FY sama dengan kosong. Kan? FY kita sama dengan kosong. FX kita tak tahu. Tapi kita boleh cari nilai FX kita dengan menggunakan ratio. So FY sama dengan kita guna ratio macam tu. So katakan sini 2 kan. Sini 2. So FY kita 10 bagi dengan 2. FX kita adalah FX bagi dengan 2. So kita akan dapat FX kita 10 bagi 2. Dapat 10 juga kan. So kita dah ada nilai FX, kita dah ada nilai FY. So yang kita tahu nak cari dia apa? Formula tu kan. Kita buatlah FY square plus FX square. So dia boleh kalau method of join pun boleh nak cari guna alternatif ni. Kalau kita macam guna join ni kan, boleh juga cari guna alternatif. Tapi tu saya cakap, kalau alternatif ni kita boleh cari kalau kita ada satu je unknown. Kita nak FAC je unknown kita. Kan? So kalau tiba-tiba kita ada FAC, lepas tu kita ada lagi satu member yang kita nak cari, yang kita tak tahu, mungkin ada saya ingat macam tu kan. Kita dah tak boleh lah guna alternative method ni. Contohnya kita cari macam ni, berapa kan? Kat sini pula contohnya ada D. Nak tahu FCD. So kita ada dua unknown. So dua unknown kita tak boleh pakai alternative method. Okay tak? Clear tak kat situ? Clear. Okay kan? So alternative method ni dia limited sikit lah. Limited. Cuma dia cepat sikit. Okay. Wah, dia ke bawah pula begini. Kenapa dia ke bawah Saya nak belanja ni. Ni kat atas. Okay. Kita pergi, kita buat seminar lah. Revision sikit. Daripada chapter 1. Tapi saya tak ada lagu detail. You guys boleh study balik tengok video kan. So, kita nak, contohnya kita ada untuk summary chapter 1. Okay, chapter 1. Okay, dalam chapter 1, apa yang kita belajar? Kita dah belajar tentang jenis-jenis structure lah. Kita ada truss, kita ada segala column, beam semua kan. So, again yang saya nak cakap truss ni, dia ada apa? Force yang terlibat dia adalah ada axial force je. Axial force je dalam truss ni. Kan? Axial force tu apa kan? Saya dah ajar axial force tu. Dia apabila force tu dia parallel ataupun dia berada di permukaan kita punya member. Kita punya member. Ini kita panggil axial force. Okay. Lepas tu kalau beam lain kan. Kalau beam, ini truss. Kalau beam kan kita dah belajar. Force-nya macam ni. So dia akan ada bending. So bezanya force-nya yang ni dia apa kita panggil lah 90 degrees, yang ni dia parallel.
Okay, axial force ni dia sama ada contention, dia tertarik ataupun dia compression. Itu yang kita belajar kan. Kalau tension, tension dia akan memanjang. So dia akan elongate. Kalau compression dia akan shorten lah. Shorten. Okay, sorry. Okay, dalam chapter 1 lagi apa yang kita dah belajar? Chapter 1, okay, kita belajar pasal determinate penerangan kan. Kita ada structure, determinate. Kita kenakan determinate structure dan juga kita ada indeterminate. Indeterminate. Okey, saya dah terangkan. Determinate ni apa? Determinate ni apabila kita boleh solve. Kita punya structure can be solved by using equilibrium equation. Equilibrium equation. Kita boleh solvekan kita punya unknown force guna Fx, Fy and kita punya moment. Okey, determinate kan. Determinate ni selalunya kita tahu R kita sama juga dengan 3 lah. Reaction kita sama juga dengan 3. So kalau indeterminate adalah opposite of this. Kita tak boleh solve. Kita tak boleh solve using kita punya equilibrium equation. Kita tak boleh guna Fs, Sy dan moment. Okay, kita perlukan need compatibility equation. Compatibility equation, the extra equation untuk kita solvekan indeterminate ni. Kan? So dalam apa yang kita dah belajar indeterminate ni kita akan guna virtual method kan, virtual board method. Okay, determinate and indeterminate. Kita dah belajar. Lepas tu, ini kadang-kadang ada orang confuse kan. Kita dah belajar. Determinate and indeterminate ni, dia can be stable ataupun dia boleh jadi unstable. Dia bukan kan. So dia boleh jadi stable and dia boleh jadi unstable. Okay. Kalau stable tak ada masalah lah. Tapi unstable, ingat tak? Unstable yang kita dah belajar sama ada dia partial. Dia partial apabila reaction dia kecil daripada 3. So support dia tak cukup. So dia tak stable lah. Dan kedua adalah improper. Improper ni kalau kedudukan support tu tak proper lah. Contohnya kita ada roller kat sini. Roller dan roller. Okey. 3 roller. Tapi kalau let's say lah kalau kita ada load yang vertical load macam ni, tak ada apa-apa masalah. Tapi let's say kalau kita ada load yang sengit macam ni. So load ni dia akan resolve ke kanan dan ke bawah. So load yang ke kanan ni akan menyebabkan kita punya structure bergerak. So ini kita panggil dia tak stable sebab dia improper lah. Support dia improper. Okay. Settle yang tu. Lagi satu, kita ada belajar tentang idealization. Idealization. Dalam idealization ni, kita nak simplify kan. Kita nak simplify the actual structure. Kita simplify the actual structure kepada simpler model lah. Simpler model. Kenapa kita buat idealization ni? Untuk kita buat analisis. Okey, dalam idealization ni ingat macam mana? Kalau fit support kita lukis macam tu je ataupun kita lukis macam ni. Kalau pin support macam ni, kalau roller macam ni, kan? Maksud ingat kalau fix kita ada 3, kan? Kita ada 3 ni lah, force lah kan? Kalau pin kita ada 2, kalau roller kita ada 1. Okay. So, itu, sekejap Kenapa tak bagi? Kenapa dia tak nak pergi bawah? Okay. Itu untuk chapter 1. Chapter 1 tak ada apa-apa masalah kot. Tapi yang penting tau, untuk tahu konsep tu penting. Nanti confuse. Okay.
Lepas tu untuk chapter yang kedua. Okay, untuk chapter yang kedua, chapter 2, apa yang kita dah belajar dalam chapter 2? So kita ada, pertama kita ada belajar method of join. Method of join, kan? So dalam method of join ni ingat sama juga apa benda yang penting kita pertamanya kita kena cari determine the determinacy. Determinancy. So pertama sekali mesti determine ni lah. So formula ni you guys kena biasa kan. Okay. Yang kedua, cara yang kedua adalah kita akan calculate support reaction. Kita akan calculate support reaction. Okay. Okay, kita akan calculate support reaction. So, ingat kita fix. Kita buatlah ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kita pegang kepada simbol ni. So, kalau tak nak confuse. Daripada awal sampailah habis. Okay, dalam method of join lagi apa kita dah belajar? Dan kita kena isolate kan. Kita draw free body diagram of join, of every join lah. Of each join. Dah dapat dah support reaction, kita free body diagram of each joint. And kita kena ingat, kita kena start with joint having at least one known force. Okay, one known force and at most two unknown forces. Kena dua je paling besar. So sekurang-kurangnya kita tahu. So kita start dekat situ. Okay, then apa yang paling yang keempat, kita assume. Kita kena assume loads move outward. Okay, move outward. Okay, ini paling penting lah. Dapat je join, terus kita assume, kalau kita join, terus kita assume dia keluar. Okay, and then kita kena, kalau ada yang macam ni, kita kena resolve terus siap-siap. Resolve. Kalau dia berdekatan, dia akan jadi ni lah F cos theta. So akan jadi F sin theta. Okay. Apa lagi? Dan kita akan continue lah. Okay, kita akan continue dekat ada join, continue to ada join. Okay, kita akan continue to ada join. And again, kita kena ni back to step yang ni, start with join having at least, kalau lebih tak apalah, at least one known and at most two unknown. And finally kita kena indicate whether member in compression or tension. Okay, compression negatif, tension tu adalah positif. So itu dalam method of join. Okay, dalam method of join dapat select objek pula. Tak boleh. Okay, control enter. Okay, lepas method of join, apa lagi kita ada? Kita dah belajar tentang zero force member. Okay, dalam zero force member. So ingat tak, dalam zero force member, apa yang kita dah belajar? Kita ada dua. Dia untuk simplify lah, kita ada dua keadaan. Sama ada kita ada dua member yang connected to each other dan angle dia tak sama dengan 180 lah. 180 degree. So sama ada macam ni, or it could be macam ni, memang betul-betul. Okay, then tak ada apa-apa external load. No external load lah. No external load dekat join ni. So automatically this member adalah zero. Zero member.
Dan yang keduanya, kita ada case yang kedua adalah kita ada 3 member yang macam ni. And also tak ada apa-apa external load di sini. So automatically this member adalah kosong. Okay, ini dalam zero force member. Lepas tu method of section. Tadi method of join. Lepas tu kita ada zero force member. Dan kita ada method of section. Method of section. Method of section ni pun sama je. Step dia sama macam mana method of join. Cumanya, okay, step yang pertama, samalah kita find ataupun determine dia punya determinancy. Okay. Yang kedua, kita dapatkan support reaction dia. Kita dapatkan support reaction. Okay. Cuma beza sikit. Yang ketiga ni, kita akan decide lah. Decide kat mana. Decide kat mana nak cut lah. Decide untuk kita cut. Kat mana kan. Contohnya kat mana member yang kita nak tahu. So dia sesuai ada 3 lah. At least macam ada 3 member. 3 member terus kalau kita nak cari. Okay. Lepas tu yang keempatnya. Then kita draw free body diagram. Draw free body diagram of the cut section. Of the cut section. Yang mana kita cut tu, kita draw balik. Sampai yang bahagian yang kita cut tu je. Kan? Kalau kita cut kat situ, kita akan draw macam tu je. So kat mana force yang kita nak cari, bagi kita dah cut kat sini contohnya kan, draw sampai situ je. Nanti boleh tengok balik video. And then kita dah boleh, dan nombor 5 kita boleh calculate. Calculate lah member forces tu. Dah ajar dah kan, nanti tengok balik. And finally, kita kena indicate lah. Indicate member tu in tension or compression. Okay, itu method of section. Okay, lepas method of section kita ada alternative method. Okay, alternative method ni kita nak reduce the time lah. Kenapa kita buat dia, kita nak cepat. And sama juga, mesti sama. Kita kena determine dululah. Determine determinancy. Kalau nak guna ni lah, the first step. Okay. Yang kedua, support reaction. Dan yang ketiga, kita boleh start at any joint lah. Kat mana yang kita dah ada nilai, satu nilai. Start at any joint. Kita akan nak cari. Lepas tu, start at any joint. Contohnya, kita kena tengok. Arah reaction tu. Contohnya kalau kita ada ke atas, automatically in order to balance, kita akan lukis dia ke bawah macam ni. So kalau kita ada yang nilai ni adalah negatif, contohnya kalau nilai ni negatif ke bawah, untuk balance, kita akan buat macam ni terus. Dapatkan nilai Fy, Fx untuk dapatkan force dalam member yang kita nak ni lah. So kita gunakan formula Fy over Ly sama dengan Fx over Lx. And then untuk dapatkan force dalam member tu, kita akan guna formula Fy square plus Fx square rootkan dia. And then finally, kita tentukan sama ada dia tension or dia dalam compression. Okay, habis chapter 2. Ada apa-apa nak tanya? Doktor, Ya. kalau soalan tu dia tak state nak guna mana-mana method, kita boleh guna salah satu method ni lah kan? Ya. Dia selalunya dia takkan mention lah. Mungkin kadang-kadang dia akan mention tapi selalunya dia tak mention method apa nak pakai. So it's up to you lah.
dekat mana, macam mana nak pakai dia, kena fikirlah. Kalau nak buat method of join pun boleh. Tapi mungkin lambat sikit. Nak cepat guna alternative method. And also nak cepat guna method of section, 3 member boleh dapat sekali. Macam itulah. Okay, doktor. Alright. Lepas tu, kita tengok macam ni. Kita ada chapter 3. Okay, dalam chapter yang ketiga chapter 3. Okay, dalam chapter 3 apa yang kita dah belajar? So, dalam chapter 3 kita belajar tentang deformation. Okay, tadi kita dah belajar tentang force. So, dalam chapter 3 kita belajar macam mana nak dapatkan displacement. Okay, macam mana nak dapatkan displacement. So, dalam in general, ini konsep, general konsep dia. In general, okay, yang kita tahu, apa work and energy principle cakap? Work and energy principle, dia cakap external work mesti sama dengan external work sama dengan internal work. Apa yang kita dah apply di luar akan terhasil sama dengan dalam. Itu general principle dia. Okay. Dan kita pergi kepada, kita belajar virtual work method kan. Apa yang virtual work principle cakap? The same concept, cumanya dia cakap kat sini, external virtual akan sama, external virtual work akan sama juga dengan internal virtual work. Okay. So ingat tak yang kita belajar macam mana contohnya kita nak dapatkan satu, okay, kita nak dapatkan kalau untuk virtual work ni, contohnya kita nak dapatkan kat sini, berapa displacement dia kat sini. So ingat tak saya cakap kita kena letakkan 1 unit load pada displacement yang kita nak cari. Okay, tapi displacement ni adalah real. 1 ni adalah virtual. So kita punya formula akan jadi 1 darab dengan displacement darab dengan internal virtual load ataupun kita boleh mu ke darab dengan perubahan L. Ini adalah internal virtual load disebabkan unit load, virtual unit load. Ini adalah displacement, the real displacement dan menyebabkan elongation di dalam kita punya truss. So ataupun dia akan jadi summation of mu FL over AE. Yang ni kena fokus macam ni kan. Kadang-kadang dia boleh jadi dia bukan nak displacement. Mungkin dia suruh cari dia nak nilai mu ataupun dia bagi nilai ni dia nak nilai L ataupun dia nak nilai A. So benda ni memang important. Kalau tahu konsepnya tak ada apa-apa masalah. So kadang-kadang dia akan confusekan kita, akan trick kita. So benda ni memang kena ingat formula ni. And then, okay, saya cakap lah kalau untuk virtual load kita dah belajar, kita akan put a unit load. A unit load pada displacement, pada displacement yang kita nak cari. Yang kita nak find lah, displacement yang kita nak carilah. Put a unit pada displacement yang kita nak carilah, yang kita nak cari. Okay. And then, apa lagi dalam, okay, ini dia punya konsep of virtual. Okay. Lepas tu, kita belajar indeterminate structure. Tadi kita dah, ini konsep dia. Dan kita belajar tentang, kita dah masuk tentang indeterminate truss. Indeterminate truss sama ada dia ada external di mana reaction dia lebih besar daripada 3 dan internal kita ada member M dia lebih besar daripada 2J tolak R. So kita ada 2 type, external and internal. And ingat tak saya cakap kalau untuk indeterminate structure ni pertamanya kita akan lukislah dia punya actual structure. Actual structure ni structure yang awal-awal lah.
struktur yang sebenar. Contohnya kita ada, ini saya bagi contoh BIM, bagi kita belajar trust kan. Alah. Tak apalah, saya bagi BIM lah. Contohnya kita ada sini, kita ada kat sini, kita ada kat sini. Okay, kita ada reaction kita sama juga dengan 4. So dia adalah lebih besar daripada 3. So actual structure. Dan macam mana kita nak tukar dia, kita akan lukis dia ke dalam bentuk primary structure. So dalam primary structure ni kita akan buang satu dia punya redundant. Kita akan buang satu. Kan? Kita akan buang satu tinggal macam ni. Dan kita akan apply lah. Kita akan ada virtual structure. Dalam virtual structure ni, kita akan letak unit load. Kita akan letak unit load kat sini. Sebabnya, kita akan letak kat sini. Contohnya kita dalam state ni, kita letaklah apa-apa kan. BY ke apa. So, primary structure, bila kita tambah dengan virtual structure, dia akan jadi keadaan yang actual structure. Sebabnya ini, dia akan ada displacement. Kalau kita ada load dah kat sini. Kita ada load kat sini. So, akan adanya displacement. Dan untuk virtual, kita akan letak unit load untuk kita tolak balik displacement ni. Dia sebab displacement ni shouldn't be here. Dia sepatutnya tak ada. Dalam actual structure, dia tak ada displacement dekat sini. So, kita nak cari dulu nilai BY. Kita dapat BY. Kita dapat nilai BY kat sini. Baru kita boleh solvekan kita punya support ni. Kita ada 1, 2, 3 kan. Dah dapat nilai BY. Baru kita letak nilai BY dekat sini. Then now kita boleh calculate guna equilibrium equation. Okay. Bawah ni. Cari macam tu je Ada tak yang ada dalam bahagian virtual ni masih tak clear? Ada tak yang tak clear lagi? Control. Kenapa tak boleh control enter? Geramnya. Control enter. Okay, apa lagi? Lepas tu, tadi kan untuk structure ni, kita ada actual structure, kita ada primary structure, kita ada virtual structure. So, bila kita ingat kat sini kita ada displacement yang dalam primary structure. Lepas tu dekat sini, bila ada force dekat sini, dia akan tolaklah balik. Dia akan ada ke atas ni lah. So, displacement ke bawah tambah displacement ke atas, bila kita total up kan, dia akan jadi kosong lah. Dia akan jadi balik kepada actual structure. So, displacement dekat sini adalah bersamaan dengan BY darab dengan delta BB ke kan. So, dia akan jadi equation dia ke bawah, kita assume lah. So, kita punya compatibility equation kita adalah okay, ini chapter 3 Oh, ini dah masuk chapter 4 lah kan. Tapi continuous dia. Okay. Compatibility dia akan jadi negatif delta B plus contoh tadi BY delta BB. So, kita nak dapatkan BY kita akan jadi delta B over dengan delta BB. Dapatlah nilai BY dia. So, ingat kan, formula dia BY, nak dapatkan BY, kita kena tahu delta B ni kan sama dengan summation. Kalau untuk trust problem, summation mu FL over AE. Ni saya dah ajar dah dalam table. Okay, buat dalam table, dapatkan mu daripada virtual structure. F ni daripada primary structure. L yang dia bagi. A, kadang-kadang kita tengoklah dia bagi A ke tak ke kan. A, E. So kalau dia tak bagilah, let's say lah kalau dia bagi BY.
Contohnya dia nak L. You guys rearrange je lah balik kan. So, ingat formula ni kan, bagi A. Lepas tu, delta BB ni, data kecil ni adalah delta untuk virtual structure dan disebabkan oleh virtual load. Dia virtual load dekat virtual structure. So, dia akan jadi summation mu mu. So, F ni pun dia akan jadi virtual over AE. So, yang ni, masa saya dah terangkan, nak dapatkan all this, letak dalam table. Jangan kelang kabut. Tulis dalam table apa semua nilai yang kita nak. Okey, senaraikan member dulu. Kalau kita punya problem ni adalah trust, senaraikan all the members. Senaraikan semua nilai. Mu berapa ke, F prime berapa, A berapa, E berapa, L berapa. Then, dah dapat total kan? Totalkan semua ni, kita dapat kat sini summation pula. Kat sini mungkin mu FL over AE. Dah dapatkan summation, masukkan dalam ni. Dan dapatkan summation ni pula, masuk di dalam ni. Dapat BY. And macam mana kita nak dapatkan force untuk actual structure? F sama dengan F prime plus dengan BY yang kita cari darab dengan mu, internal virtual force. Okay. Habis dah chapter 1 sampai chapter 4. Saya terskip chapter 4. Chapter 4 tadi sepatutnya dekat indeterminate ni kan. Ini dah masuk chapter yang keempat ni. Ni chapter 4. Okay. Ada lagi tak yang tak clear rasa-rasanya? Okey ke semua? Okey. Okey doktor nak tanya untuk beza Apa dia? beza chapter 3 dan chapter 4 tu apa? Secara ringkasnya. Secara ringkas ni tak ada apa. Dia macam konsep. Dalam chapter 3, kita belajar tentang virtual work method ni lah. Dalam virtual work method ni, kita belajar tentang macam mana nak cari displacement dekat ingat tak? Okay, dalam virtual work method, chapter 3 tu kita belajar determinate. Determinate. Mana start thinking. Okay. Dalam chapter 3, kita belajar tentang determinate. Contohnya, kita ada structure yang macam ni. Kita tak ada apa-apa masalah pun. Member okey. Lepas tu trust pun okey. Tu cumanya kita nak tahu kan contohnya berapa kat sini. Kita nak tahu displacement dia kat sini. Ataupun kalau tiba-tiba dia cakap dia ada force kat sini, dia nak displacement kat sini. So ingat tak? Kita letakkan je 1 unit load. Dekat mana displacement yang kita nak? Kat sini ke? Kalau dia nak yang displacement dekat sini, kita letaklah 1 unit load sini. Dekat sini 1 unit load. Tapi kalau untuk chapter 4, kita belajar indeterminate. Indeterminate ni, bila kita punya structure, dia lebih besar kan? Tiba-tiba teknik tak ada masalah. So sekarang ni, pin dengan pin. Tak boleh lah kan? So kita tukarkan dia contohnya kepada roller. Bila kita tukarkan kepada roller, contoh dalam ni, okey ni sepatutnya ada 1, 2, 3, 4. So kita tukarkan dia kepada roller. Roller kan? Lepas tu dekat sini, kita dah buang satu nilai dia, contohnya HB. Kita dah nilai HB. Lepas tu mungkin dia nak tahu kan displacement lah. Contohnya kita nak tahu displacement kat sini. Tapi in order untuk kita dapatkan displacement ni kat sini, kita kena tahu cari dulu HB ni. Nak cari HB ni, sebabnya kita dah buang HB ni kan. Kita kena cari nilai HB ni. Nak cari HB ni, inilah formula dia. Summation dapatkan mu. Mu ni
bila kita apply one unit load dekat bahagian HB ni. Kita letaklah HB kita sama dengan 1 kan contohnya. So dapatkanlah kita punya internal forces member. Lepas tu kita dapatkan F prime kita. F prime ni bila kita dah buang, jadikan dia dulu sebagai dalam roller kan. Okay, mula-mula kita tukar kan. Mula kita ni kita buang, kita jadikan dia sebagai pin dan roller. And then cari nilai ni, cari nilai ni, cari nilai ni. So itu adalah F prime kita. Lepas tu nak cari mu pula. Mu, contohnya kita ada force yang ke bawah kan. Kita ada force. Asalnya kita ada force lah. Kita katakan P. So kita tukarkan daripada pin tadi kepada pin dan roller. Then kita cari, bila kita dah tukar pin dan roller, kita cari support reaction kat sini berapa, support reaction kat sini berapa, kita dapat nilai internal. Nilai internal ni adalah F prime. And then ini kita punya primary structure. Kita buat pula virtual structure. Dalam virtual structure, kita kenakan one unit load. Okay, one unit load kat sini. Again, cari balik support reaction dia, cari balik nilai dia kat sini, dan ini adalah nilai mu. Okay, dan dah dapat semua nilai ni, dan kita masuk dalam kita punya equation ni. Dan bila kita masuk equation ni, kita baru tahu kita punya nilai HB ni berapa. Kan? Bila kita tahu nilai HB, kan, bila kita tahu nilai HB ni berapa, so sekarang ni kita punya structure ni dalam dah jadi determinate lah. So kita tahu nilai HB ni, so macam biasalah nak dapat HB, nak dapatkan force untuk yang actual structure-nya, just masuk dalam formula ni. F adalah force untuk actual structure. Sama juga dengan F prime tambah dengan HB kita darab dengan mu. Okay. Faham tak? Ini je basic. Okay, ini okay, chapter 3 kita belajar indeterminate. Determinate, chapter 4 kita belajar indeterminate. Okay. Save as kat PC dulu lah. Desktop. Ni kat desktop dulu. Buat division. Division. Okay, section 2. Section 2. PDF. Okay, sekejap lagi saya bagi dalam WhatsApp. Okay, settle lah. Kita punya revision, quiz dah bincang. Kita dah buat revision daripada chapter 1 sampai chapter 4. Saya harap you guys clear. Benda ni bukanlah untuk test je. Nanti bila dah masuk waktu kerja kan, nanti dah jadi engineer ke, ataupun you guys nak sambung master, PhD ke. So hopefully lah benda-benda ni boleh membantu. Okay. Doktor nak tanya boleh? Ya. Dekat test nanti gambar tu dalam 2D ataupun 3D Dalam test sepatutnya 2D lah kot. Macam kita belajar lah saya rasa. Saya tak pastilah. Saya pun tak tengok lagi. Tapi sepatutnya 2D. Kalau contohlah dia diberi 3D pun, you guys akan tengok plane je. Sebab kita belajar plane. Kita belajar plane. Determinate. Buatkan dia dalam bentuk plane. Plane truss. Semua plane lah. Semua 2D je yang kita belajar. Doktor. Saya nak tanya, kan berkenaan pasal chapter 3 tu kan kita cari displacement kan. Saya teringat pasal project. Ya. Project tu kalau misalnya kita kena cari setiap join tu ke displacement dia? Untuk kalau manual calculation. Kejap. Tak. Macam mana soalan dia? Saya pun lupa instruction dia. Apa je soalan yang dia minta? Dia suruh cari internal force member dengan displacement. Internal force member dengan displacement memang ada cakap displacement Kalau displacement, tak perlulah nak cari setiap join. Sebabnya kalau truss tu,
banyak kan. So mungkin boleh cari displacement dia, kalau you guys ada apa, displacement ke bawah aja ke, tak apa, itu nanti saya tanya koordinator. Displacement dia kita tentukan sendiri ke macam mana kan. So mungkin buatlah pula. Okay, sekejap Okay, mungkin kalau you guys punya ada truss yang macam tu, bridge truss. So mungkin cari displacement yang dekat sini je lah. Berapa displacement dia. Tak apa, nanti saya confirmkan balik dengan koordinator. Okay. Okey doktor. Okay. Ini tak payah save lah. Don't save. Tapi biasa doktor dia bagi suruh cari kat mana kan. Apa dia? Selalunya kalau dalam soalan, dia akan bagi tahulah kalau displacement tu dia nak cari dekat mana. Macam tu kan. Okey, baik. Okey, untuk projek, saya nak discuss pasal projek. Sebab ramai yang tanya kan. Kadang tu, okay, again saya nak repeat. Trust yang you guys pilih mesti daripada existing bridge. Mesti bridge tu dah dibina. Tak kira lah nak dapat daripada luar, dapat pergi keluar takat gambar bridge yang dekat luar, ataupun tengoklah daripada internet ke apa, tapi bridge tu mesti like bridge yang sebenar. So you guys kena letak gambar bridge yang sebenar tu. And then daripada bridge yang sebenar, you guys lukislah balik. Lukis balik tak kisahlah ikut aktiviti, nak guna AutoCAD pun boleh, nak guna ikut sukalah Lukis balik layout dia. Okay, lepas tu load, macam saya cakap, load mesti justify. Satu, dia minta self weight and dia minta moving vehicle. Cari dekat mana-mana standard yang orang pakai kalau nak design bridge. Kan, sebab memanglah saya tahu kadang bila real load yang real bridge yang you guys cari dekat internet tu, you guys tak tahulah berapa load dia. Kan, berapa load yang dia orang pakai is okay. Just saya nak justify, dapatkan load tu daripada standard, contohnya daripada journal paper yang you guys dah baca, any official articles yang memang orang dah publish, ambil load diorang, bagi tahu okey dalam ni saya bagi tahulah rujukan, mungkin dapat daripada British Standard ke, daripada Eurocode ke, ataupun dari paper-paper mana. Okey, dia menggunakan self weight load banyak ni, dan dia menggunakan moving vehicle load banyak ni. And then kalau you guys nak letak any concentrated load pun, kena bagi tahu you guys refer kepada paper mana, journal paper siapa. Bagi tahu. So you guys jadikan paper tu sebagai contoh untuk letakkan load. Tak boleh just assume nak letak 10 lah, nak letak 30 lah. Kalau saya tanya macam mana dapat, dia semacam cakap, tak tahu, ikut suka je nak letak. So tak boleh. Everything must justify. Kalau length pun kan, nak pakai length member tu berapa, area dia berapa, material yang dia pakai, you guys nak guna steel ke contohnya, konkrit ke, bagi tahu, okay saya refer paper ni, design ni dia pakai length ni, dia pakai material ni. So saya just nakkan you guys ada reference, bukannya suka-suka je nak design. Lepas tu make sure kena tahu, kena sama ada dia determinate ataupun indeterminate with 1 degree je. And then usually kalau truss bridge ni, usually dia mesti support dia mesti pin dengan roller. You guys carilah dekat mana pun, kalau memang generally memang dia akan pin dengan roller, sebab roller tu dia nak membenarkan kita punya bridge tu untuk bergerak sewaktu panas. Kalau panas, dia bridge kita, material kita tu akan mengembang. So bila dia expand, roller tu akan membuatkan dia mengembang. Dan bila malam-malam dia sejuk, material kita akan kecut, dia akan contract lah. So one of the support, selalunya support dia mesti pin dengan roller. Dia nak allow pergerakan kan. So dia tak maunya fix dengan fix. Kalau fix dengan fix ataupun pin dengan pin, nanti crack kita punya bridge tu. Okay. Ada apa-apa lagi tak clear tentang projek tu?
Okay lah kot Boleh score kot test ni. Amin. Boleh lah, harap-harap lah juga boleh buat insyaAllah. Tapi tak apa, sebenarnya jangan stres. Kita belajar ni, janganlah nak stres macam nak stres nak kena dapat top kan. Exam nak kena A. Bagus kalau dapat A, bagus. Memanglah itu yang kita nak. Tapi it's okay kalau tak dapat pun, itu bukan end of the world lah. Ramai lagi orang sebenarnya biasa-biasa je waktu degree, end up sudahnya jadi memang orang yang excellent lah kemudiannya. So janganlah stres sangat. Saya lebih suka kalau you guys datang kelas saya enjoy. Anggaplah apa yang saya ajar ni macam knowledge. Jangan macam nak kena hafal lah, nak kena hafal sebab nanti exam tak boleh jawab. Just enjoy je macam tu. So nanti bila you guys dah kerja teringat dulu pernah belajar kan. Okay lah, kalau tak ada apa, kita jumpa next week insyaAllah. Kita akan masuk chapter yang kelima.